Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS edisi 28 Jun 2021 bersama saya Karzari Afindi dan ini antara paparan utama malam ini. Kerajaan lancarkan pakej pemulih bernilai 150 bilion ringgit. KWSP memperkenalkan kemudahan pengeluaran iCitra bagi meringankan beban keuangan ahli KWSP yang terjejas akibat PKP. KP di NHIP menyasarkan seramai 500,000 pekerja sektor dan subsektor peruncitan seluruh negara menerima vaksin COVID-19. Kerajaan melancarkan pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih bernilai 150 bilion ringgit. Ia merangkumi suntikan langsung fiskal sebanyak 10 bilion ringgit bertujuan memberikan bantuan menyeluruh kepada rakyat. Kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, bantuan itu menumpukan kepada 3 fokus utama iaitu meneruskan agenda prihatin rakyat, menyokong perniagaan dan meningkatkan vaksinasi. Kerana itu, sejak pandemik COVID-19 melanda negara kita, kerajaan telah melaksanakan 7 program bantuan dan pakej ransangan dengan nilai keseluruhannya berjumlah 380 bilion ringgit. Setakat ini, sebanyak lebih 200 bilion ringgit telah disalurkan dan memberikan manfaat kepada lebih 20 juta rakyat serta 2.4 juta perniagaan. Belanjawan 2021 pula bernilai 322.5 bilion ringgit dan masih berbaki 100 bilion ringgit untuk dibelanjakan sehingga hujung tahun ini. Katanya lagi, kerajaan juga akan menyalurkan bantuan tunai langsung kepada rakyat berjumlah 10 bilion ringgit merangkumi bantuan prihatin rakyat BPR bagi meneruskan agenda prihatin rakyat. Bagi memastikan rakyat mendapat bantuan pada bulan-bulan mendatang sehingga akhir tahun 2021, kerajaan turut mengumumkan pemberian bantuan khas COVID-19 atau BKC dengan kadar dan kategori tertentu. Secara keseluruhan, pemberian khas BKC ini dijangka memanfaatkan lebih 11 juta isi rumah dan individu warga emas serta bujang dengan peruntukan sebanyak 4.6 bilion ringgit. Dalam pada itu, menerusi pemulih, moratorium 6 bulan akan diberikan kepada semua peminjam individu sama ada daripada golongan B40, M40 atau T20 serta usahawan mikro. Tidak ada lagi syarat seperti pengurangan pendapatan, semakan sama ada pemohon telah hilang pekerjaan dan dokumentasi yang perlu dikemukakan untuk permohonan. Anda cuma perlu memohon dan kelulusan akan diberikan secara automatik. Kemudahan ini juga ditawarkan pada pengusaha PKS yang terjejas tertakluk kepada semakan dan kelulusan pihak bank. Permohonan akan dibuka pada 7 Julai 2021 dan peminjam hanya perlu memohon dan menandatangani perjanjian pindaan syarat-syarat pinjaman yang berkaitan. Ini juga antara yang dinanti-nantikan seluruh rakyat Malaysia. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan pengeluaran iCitra bagi meringankan beban kewangan ahli KWSP yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menerusi iCitra, seramai 12.6 juta ahli KWSP boleh membuat pengeluaran sehingga RM5,000 dengan kadar bayaran setiap RM1,000 sebulan untuk tempoh 5 bulan. Namun ia tertakluk kepada jumlah simpanan KWSP ahli. iCitra ini dijangka dapat menyalurkan 30 bilion ringgit kepada rakyat untuk menampung keperluan harian.
Ahli boleh mula memohon kemudahan pengeluaran KWSP di portal dalam talian iCitra di icitra.kwsp.gov.my mulai 15 Julai 2021 dengan pembayaran pertama dijangka akan dikreditkan dalam akaun ahli pada bulan Ogos 2021. Jelas Muhyiddin, ini merupakan keputusan sukar kerana kerajaan sedar ini adalah simpanan Hari Tua Rakyat. Dan penyelesaian iCitra mengambil jalan tengah antara keperluan mendesak hari ini dan pulangan yang wajar bagi ahli-ahli KWSP yang tidak memerlukan pengeluaran. Sebelum ini, Malaysia merupakan antara negara terawal di dunia yang memperkenalkan inisiatif seperti pelaksanaan program iLestari, iSinar dan moratorium automatik untuk membantu rakyat mendepani cabaran semasa pandemik COVID-19. Baik, bagi memperjelaskan kepada kita adakah langkah-langkah bantuan seperti ini berupaya membantu rakyat secara menyeluruh dan apakah antara agenda besar di dalam pemulih. Kita akan bersama fellow penyelidik Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi di talian yang saya kira telah pun menanti dari tadi. Baik Prof, apa yang boleh dikongsikan menerusi pengumuman Perdana Menteri kita petang tadi? Ya Prof? Pada kali ini yang bernilai 150 bilion ini ialah menteraskan agenda rakyat, meneruskan agenda prihatin rakyat yang sedang berhadapan dengan pelbagai kesulitan, khususnya isu ekonomi yang begitu terasa di seluruh negara tanpa mengira lapisan masyarakat sama ada B40, M40 ataupun T20. Selain pada agenda prihatin rakyat, ia juga sebagai satu usaha berterusan sebagai bukti bahawa kerajaan turut menyokong sektor perniagaan yang turut terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Dan satu lagi, tujuan ini pada akhirnya secara keseluruhannya ialah untuk meningkatkan vaksinasi kalangan rakyat di negara ini untuk memastikan imuniti kelompok itu dapat dicapai dengan secepat mungkin. Jadi agenda meneruskan keprihatinan terhadap masalah rakyat, menyokong sektor perniagaan dan memastikan peningkatan vaksinasi itu dapat dicapai merupakan agenda besar dalam pemulih ini, iaitu pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi yang bernilai 150 bilion ini. Baik, Prof. Madya, bagaimanakah pula Prof melihat pengumuman moratorium 6 bulan kepada semua peminjam tanpa mengira daripada golongan mana individu tersebut berada, Prof? Impak terbesar pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada kali ini ialah pengumuman mengenai moratorium selama 6 bulan. Ini bermakna selama 6 bulan pinjaman sama ada perumahan, kereta Melayu bank ataupun pinjaman peribadi itu dikecualikan, ditangguhkan pembayarannya selama 6 bulan dengan syarat meminta kebenaran kepada bank dan kemudian secara automatik akan tak perlu ditangguhkan pembayaran 6 bulan. Ini merupakan impak terbesar dalam pengumuman hari ini. Hal ini kerana kita tahu ada kebilangan rakyat untuk membayar rumah, untuk membayar hutang rumah, hutang kereta, hutang pinjam peribadi, mereka agak terbeban dengan situasi teks ekonomi yang semakin tak menentu, pendapatan yang kurang menentu, tanggungan yang bertambah dan juga komitmen yang begitu tinggi sekali, khususnya ketika dilanda pandemik ini. Ini merupakan langkah terbaik, langkah yang memberikan impak terbesar kepada segenap lapisan di rakyat di negara ini tanpa mengira lapisan golongan sama ada B40, T20 dan sebagainya. Ini memberikan satu nikmat ataupun memberikan kebaikan dan
mendatangkan kegembiraan di kalangan rakyat. Jadi pengumuman ini saya kira sangat bermakna kepada seluruh rakyat Malaysia apabila moratorium 6 bulan ini dilaksana dan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baik, terima kasih Prof atas perkongsian yang begitu padat sekali. Baik, menerusi tinjauan kami pula, sudah tentu respon positif diutarakan semua. At least yang dapat meringankan beban rakyat, boleh tolong dengan orang sedah pekerjaan, dapat membantu dia orang meringankan beban lah. Bagi kami ya lebih buat masa sekarang lah okey lah. Sebab kini kan sudah makin banyak orang kena macam karantin dan saya dapat turun kerja juga. So bagi yang golongan yang memerlukan memang yang bagus lah benda ya. Bolehlah untuk kata orang membantu rakyat nampung kehidupan seharian. Masa tu bukankah ekonomi macam kurang lah masa PKP tu. Bagi kami sebagai peniaga tu, yang kira membantu ada je lah sikit-sikit sebagai peniaga. And then dalam masa sama je, walaupun kita tahu ekonomi negara tu macam menurun, orang kata ada banyak yang terjejas, tapi peruntukannya memang membantu sedikit untuk peniaga macam kami orang. Lepas ya macam ni. Tapi dalam masa sama ada je mau saving duit lah, untuk keluarkan untuk bayar gaji staff apa semua macam ni lah. Seterusnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menambah baik prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan membenarkan premis makan dan restoran beroperasi dari 6 pagi hingga 10 malam bermula Selasa. Kenyataan JPBN Sarawak berkata penambahbaikan itu selaras dengan pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 1 memandangkan kes COVID-19 makin meninggi. Buku dan alat tulis pula dibenarkan untuk beroperasi mengikut syarat tempoh operasi yang ditetapkan untuk sektor perkhidmatan, ekonomi, industri, sektor-sektor dan aktiviti-aktiviti lain. Selain itu, JPBN Sarawak turut memutuskan kawalan pergerakan individu atau kumpulan individu adalah tidak dibenarkan berada di kawasan awam mulai jam 12.01 pagi hingga 5 pagi tanpa alasan yang munasabah. Sementara itu, Sarawak merekodkan 409 kes baharu COVID-19 dengan 2 kematian pada Isnin. Sejumlah 234 atau 57.21% daripada jumlah kes ini dikesan di 5 daerah iaitu di Sibu, Kuching, Sarike, Tebeduk dan Muka. Mengenai 2 kematian yang dilaporkan JPBN Sarawak, 1 melibatkan wanita berusia 76 tahun di Hospital Sarike dan 1 lagi kes melibatkan wanita berusia 83 tahun di Hospital Kapit. Ini menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 telah bertambah kepada seramai 406 orang. Sepatutnya saya gembira dapat rumah baru, tapi bila terkenangkan suami yang sudah tiada, rumah itu seolah-olah kurang bermakna bagi saya. Demikian luahan hati Tan Ahmoy yang kehilangan suaminya pada Januari lepas tanpa sempat merasa tinggal di rumah baru mereka. Dia sempat diam rumah ini. Bila dia meninggal? Kami minta rumah ini, dia agak masih. Lepas dia sakit lepas ya. Si sempat. Bulan 1 dia meninggal. Namun, Ahmoy yang berusia 60 tahun itu turut melahirkan perasaan bersyukur selepas impiannya dan mendiang suami untuk memiliki rumah yang serba lengkap menjadi kenyataan. Walaupun tanpa suami di sisi, Ahmoy tetap akan meneruskan hidupnya dan menjadikan rumah tersebut sebagai kenangan yang paling bermakna daripada suaminya. Dibina menerusi program Rumah Sejahtera Pantai Damai, rumah tersebut dibina di Kampung Temedak Kuching bagi menggantikan kediaman lamanya yang agak uzur dan tidak selamat untuk didiami. Sementara itu, menurut Menteri Muda Utiliti Bekalan Air, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, kos pembinaan rumah tersebut ialah sebanyak RM35,000 Malaysia dan siap sepenuhnya pada Mei lepas.
Tambahnya lagi, program Rumah Sejahtera Pantai Damai telah membina 4 buah rumah sepanjang projek tersebut dijalankan. Ini adalah rumah yang keempat yang kita binakan dalam dalam projek program Rumah Sejahtera. Yang rumah pertama ialah di Kampung Orang Pangi, yang keduanya di Kampung Buntal, yang ketiga di Kampung Orang Pangi yang kedua, seterusnya keempat di Kampung Temedak. Dalam pada itu, pada majlis yang sama, Dr. Abdul Rahman turut memaklumkan mengenai perkembangan projek pembinaan parit di Kampung Temedak, Kuching. Demikian seperti yang kita lihat pada pagi ini, projek ini hampir siap dan komponen utama projek ini ialah pembinaan baru, parit-parit baru bagi menyalurkan air. Seperti sedia maklum bahawa di Kampung Temedak ini adalah kampung yang lama, jadi kita tidak ada sistem paritan yang sistematik. Jadi kita membinakan parit ini untuk memastikan bahawa air yang mengalir, yang satu ketika dulu menggunakan parit tanah, parit biasa, dapat disalurkan dengan sempurna ke sungai kecil yang berdekatan dengan Kampung Temedak ini. Menurutnya, projek yang menelan kos sebanyak RM425,000 tersebut dijangka siap sepenuhnya pada hujung Julai nanti. Lagi perkembangan dalam negeri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna menyasarkan seramai 500,000 pekerja sektor dan subsektor peruncitan seluruh negara menerima vaksin COVID-19. Menterinya Dato' Alexander Nanta Linggi berkata, kementerian telah membuat pengiraan bagi menentukan jumlah pekerja yang perlu divaksin di bawah program Pusat Pemberian Vaksin Industri PPV-IN sektor peruncitan. Seluruh negara kita jangka, kita dah perkiraan ada 500,000 yang terlibat secara langsung dalam sektor subsektor peruncitan ini, ya, seluruh negara. Itu berfasa. Lepas tu kita akan melihat sebab mereka yang terlibat secara tidak langsung pun ramai juga, ya. Sekarang kita sasar kepada 500,000 dulu, ya. Jadi keseluruhannya nanti memang lebih daripada itu. Jelasnya, meskipun kementerian menyasarkan jumlah tersebut, namun ia tetap bergantung kepada bekalan vaksin yang ada dan pihaknya akan berusaha untuk melaksanakan program vaksinasi secepat mungkin bagi merancakkan semula ekonomi negara. Kita bergantung kepada availability, keberadaan vaksin. Itu saya tak boleh jamin lah tu. Sebab dia bergantung kepada daripada kementerian yang lain. Ya. Tapi kita ada rancang lah untuk kita buat secepat mungkin sebab kita nak buka sektor subsektor peruncitan untuk kita merancakkan semula ekonomi kita. Terdahulu, semasa tinjauannya ke PPV Industri this spring, beliau memberitahu bahawa progres pemberian vaksin di PPV berkenaan berjalan dengan lancar dan diharapkan dengan usaha ini, ia akan membuka semula sektor perdagangan dan peruncitan yang lain. Berjalan, saya difahamkan dia berjalan dengan lancar dan amat memudahkan suntikan vaksin ini diberi kepada yang penerimanya lah, yang dari bidang ataupun golongan dalam sektor peruncitan ataupun mall yang khususnya. Ini untuk mempercepatkan yang kita harapkan supaya sektor subsektor perdagangan, pengedaran dan juga peruncitan kita harapkan dapat buka dengan secepat mungkin sekiranya tuan punya dan juga pekerja-pekerja di mall dan juga daripada syarikat-syarikat yang terlibat yang diberi peluang untuk kaki tangan mereka diberi suntikan vaksin ini. Masyarakat kampung dan pedalaman sekitar daerah Pedawan memberi cadangan agar pusat pemberian vaksin PPV dibuka di kawasan mereka. Ia bagi memudahkan mereka mendapatkan vaksin COVID-19. Berdasarkan tinjauan TVS di lokasi, jarak yang terlalu jauh dari PPV berhampiran serta bentuk muka bumi yang mencabar menyukarkan penduduknya keluar mendapatkan vaksinasi. Anggaran jumlah penduduk dah kecil Pedawan ialah 6,000 semua, total number population within the catchment area of Pedawan darah kecil, and all in all we have also flying doctor services
which will be flying to kampung which is within the area, particularly those within the Bengoh Dam, Kampung Mukayung, Kampung Sting and Kampung Bojong Pain. Yeah, that is over there. And Kampung Nyegol lah. Setakat ini hanya 28.5% daripada 2,245 individu yang layak telah berdaftar di Klinik Kesihatan Braang Bayur. Kebanyakan warga Pedawan tidak mendaftar berikutan kekangan seperti tidak tahu mendaftar secara dalam talian dan tiada jaringan internet. Bagi mengatasi masalah ini, beliau telah mengarahkan Jawatan Kuasa Pengurusan Vaksin Dun Mambong untuk menjadikan Klinik Kesihatan Braang Bayur dan Pusat Khidmat Masyarakat di sana sebagai PPV. Sementara itu, senarai pemohon vaksin pula akan diperoleh melalui Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum. Saya telah menubuhkan Jawatan Pengurusan Vaksin DUN 19 Mambung yang akan juga menyelaras bantuan kepada klinik untuk melaksanakan vaksinasi ini. Dan kita juga sedia maklum Kementerian Kesihatan Malaysia umumnya dan klinik-klinik yang ada di kawasan saya amat tertekan dengan keperluan perubatan yang mendesak ekoran pandemik COVID-19 ini. Dalam pada itu, bermula 21 Jun yang lalu, beliau telah memberi bantuan sebanyak RM200,000 untuk meringankan beban pihak klinik kesihatan. Klinik Braang Bayur melalui Tua Kampung, Tua Kampung melalui rakyat. Jadi di situlah kami daftarkan nama untuk mendapatkan vaksin ini. Jadi genaplah hari ini kami mendapat vaksin. Dan saya dengan isteri saya juga. Terdapat pelbagai inisiatif dan usaha kerajaan dalam memastikan kita mencapai imuniti kelompok bagi rakyat Sarawak terutamanya di kawasan pendalaman. Antaranya melalui outreach program dan flying doctor services. Saya Lorenzo Isaac bersama juru kamera Aziz Soleh, TVS Pedawan. Seterusnya, penyelaras Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu Dr. Anwar Rapai menyangkal dakwaan sesetengah pihak bahawa pemberian vaksin COVID-19 di PPV Dewan Lakis hanya untuk pengundi kawasan Dewan Undangan Negeri Nangka. Jelasnya, pemberian vaksin selama 5 hari yang tamat petang Ahad itu turut melibatkan masyarakat yang bukan pengundi dari kawasan DUN tersebut. Mereka terdiri daripada ahli jawatan kuasa rumah ibadat pelbagai agama di sekitar Sibu, penghantar makanan atau rider, pelajar yang akan melanjutkan pelajaran dan pesakit kronik yang terlantar di rumah mereka. Dr. Anwar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Nangka mengakui ada sedikit ketidaksempurnaan yang berlaku semasa operasi di PPV itu di mana ada nama penduduk kawasan kampung yang tercicir daripada senarai penerima vaksin. Bagaimanapun, beliau memberi jaminan bahawa usaha sedang dilaksanakan untuk mengesan nama individu yang tercicir daripada senarai Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung agar mereka dapat divaksinkan secepat mungkin. Sepanjang tempoh tersebut, lebih 2,900 orang telah menerima vaksin di PPV itu. Seramai 1,639 penduduk di sekitar Lawas dan Bak Kelalan telah menerima suntikan vaksin daripada Combat Medic Vaccination Team CMVT Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bermula 22 Jun lepas. Bermula di Pusat Pemberian Vaksin PPV Budak Nur, Bak Kelalan seramai 465 orang telah menerima suntikan vaksin mereka dalam tempoh 2 hari. Menurut Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division, pasukan itu kemudiannya bergerak ke PPV Kampung Long Semado Lawas untuk memberi suntikan vaksin kepada 776 penduduk di kawasan terbabit. Selepas itu, 398 penduduk di PPV Long Sukang Lawas pula menerima suntikan vaksin mereka pada 25 hingga 26 Jun 2021. CMVT ATM di negeri Sarawak terdiri daripada 5 pegawai dan 15 anggota daripada pasukan di bawah pemerintahan 1 Division diketuai oleh Pegawai Perubatan ATM Major Dr. Amir Syahmi Muhammad Zainal Abidin. Difahamkan CMVT ATM ini akan diteruskan lagi ke kawasan di sekitar Kapit, Sibu dan Miri dalam masa terdekat. Kita beralih ke perkembangan sukan.
Demi memastikan semua atlet negeri berada dalam keadaan yang terlindung dari ancaman COVID-19, Kementerian Belia dan Sukan turut mengikhtiarkan pemberian vaksin kepada atletnya yang berumur 18 tahun ke bawah. Menurut Menterinya Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, pihaknya kini berusaha memvaksin kesemua atlet, jurulatih dan pegawai kontingen negeri sebagai persediaan Kesukan Malaysia SUKMA 2022 di Johor, dan ini tidak mengecualikan atlet yang berumur 18 tahun ke bawah. I think each and every one of them will be vaccinated. My only worry, if there is any, because some of our athletes are below 18 years old. Some are very young, 12 years old, 13 years old. Those who are in gymnastics, very young. We will have to seek guidance from KKM, Jabatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan, whether they should be vaccinated also. Bagaimanapun katanya, beliau turut sedia maklum kerajaan kini mengusahakan program vaksinasi untuk kategori 18 tahun ke bawah setelah proses vaksinasi bagi yang berumur 18 tahun ke atas selesai. Sementara itu, seramai 154 atlet dan 41 jurulatih elit di Sarawak telah menerima suntikan vaksin COVID-19 masing-masing di PPV Stadium Perpaduan pada Isnin. Mereka yang terlibat merupakan antara 808 atlet dari 31 sukan yang berbeza, termasuk jurulatih serta pegawai kontingen SUKMA Sarawak. Ungkapan lega, rasa selamat, terlindung biasa kita dengar selepas individu divaksinasi. Namun luahan ini timbulkan perasaan yang berbeza apabila diungkapkan oleh pihak atlet, jurulatih mahupun pegawai sukan. Ini kerana vaksinasi mungkin merupakan satu-satunya cara untuk mereka kembali melakukan aktiviti secara fizikal. Sukan bagi mereka bukanlah semata-mata satu permainan, tetapi ia adalah pekerjaan dan sebahagian dari kehidupan mereka. Dapat training balik lah seperti biasa, sebab lama dah sit training nak, mungkin akan efek performance kelak. So yalah harapan paling terbesar sebab kita ada di bawah sukan nak, so mau training lah ya cak. Second dose, I hope this pandemic can reduce and we can start training after second dose. Sementara itu, bagi pegawai suaian fizikal, Mackinson Robin menjalankan hampir kesemua latihan bersama atlet secara dalam talian bukan mudah, lebih-lebih lagi bagi atlet yang mempunyai masalah jaringan internet. Kita harap kita ada peluang. Kita ada peluang, maksudnya supaya atlet lebih confident, di mana kalau atlet dibenarkan kelak untuk training dalam kelompok yang mungkin si kami lah. So setidaknya lebih confident lagi. Dan kita dapat observe-nya lebih teliti lagi lah. Sekian sahaja Utama TVS malam ini bersama saya Khaizari Afindi. Sebelum mengakhiri Utama, mari kita saksikan teaser lancaran jersey Sarawak United FC dan ia akan ditayangkan esok hari pada jam 2.15 petang dalam program Borak Teh Siping. Dengan itu, salam hormat dan selamat malam.